Maksud di antara yang pertama, masjid itu adalah ruang solat, ruang sembahyang. Yang kedua, masjid itu adalah ruang untuk wanita, dipisahkan di antara lelaki dan wanita. Yang ketiga, masjid yang Datuk sebutkan tadi, antara disebut juga dalam Risalatul Masjid tahun 1975, menjadi klinik kesihatan ataupun tempat untuk menyenggara jenazah mayat daripada mula sehingga akhirnya dikebumikan. Antara lagi, masjid disebut antaranya adalah untuk dijadikan library, sebagaimana Khalifah Harun Ar-Rasyid yang mencintai ilmu, maka dibina Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan library di Baghdad, di masjid. Lautan buku yang ada di Baitul Hikmah, barangkali nak mencari buku yang kita nak, yang kita tuju dalam masa sehari tak dapat jumpa. Sebabnya kerana lautan buku, dinding-dinding dipenuhi dengan buku-buku zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, orang yang cukup ceritakan ulama yang mengarang kitab. Berat mana kitab akan dihadiahkan zahab, emas. Kalau sekilo kitab yang dikarang oleh ulama dulu zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid akan dihadiahkan berat. Kilonya itu bukan kilo fiddah, tetapi kilonya zahab, iaitu emas. Kalau 2 kilo emas lah yang akan dihadiahkan. Kalau 3 kilo seumpama, maka dia akan dihadiahkan 3 ataupun 4 kilo. Itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka menggunakan fungsi peranan masjid, antaranya library, dan yang kelimanya yang disebutkan tadi Muktamar Risalatul Masjid, yang kelimanya tempat remaja-remaja bersukan, juga di antaranya kawasan lapangan yang ada di dalam masjid. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya cukup tertarik dengan Profesor Ahmad Syalabi menyatakan 50 peranan. Bukan sekadar kita jadikan masjid tempat sembahyang yang bertadarus Quran, tetapi inilah yang berlaku hari ini para hadirin sekalian. Inilah yang berlaku hari ini. Masjid Akhariyah umpamanya, baru di Masjid Taman Medan Nurul Ihsan, Datuk juga panel di situ sebagai ahli panel forum, dan juga dibuat taliman masjid. Alhamdulillah, nak menggerakkan tadi wahana transformasi masyarakat ummah, maka bermula daripada masjid. Bahkan Nabi SAW berjumpa dengan Nasrani daripada Najran. Mereka berbicara di dalam masjid. Satu orang student baru ni di College Sains Bersekutu 90 tanya pada saya, Ustaz, bolehkah orang-orang kafir masuk ke dalam masjid? Saya kata harus. Dan fatwa di negeri Selangor pun sudah menyatakan adalah harus orang bukan Islam berada di dalam masjid. Tetapi naklah dijaga adab-adab. Antara hujah tadi, Nasrani Najran bertemu Rasulullah di dalam masjid, menanyakan kepada Rasulullah perihal agama Islam, bertukar-tukar fikiran di dalam masjid, walaupun dia adalah seorang Kristian Nasrani. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini menunjukkan bahawa Nabi itu adalah idola dan ikon. Apa yang kita lihat hari ini, bila masjid tidak berfungsi, bila masjid tidak berperanan seperti mana di zaman Nabi, di zaman kegemilangan sahabat tabi'in, maka hari ini masjid diumpamakan begitulah tadi, lihat saja, maka tidak dirasai seperti mana apa dia panggil center point ataupun one stop center. Yang ni kita nak mulakan tadi. Datuk menyebut tadi banyak program dan juga apa dia rancangan-rancangan yang akan dibangunkan di masjid dan seumpamanya di Masjid Subang Jaya, Lembaga Zakat Selangor ya, buat satu perubahan, membayar zakat melalui kios di Masjid Darul Ihsan di Subang Jaya. Kita mulakan masuk ke dalam masjid kios-kios yang disebutkan tadi, antara menggunakan apa dia kios mesin itu untuk pembayaran zakat. Alhamdulillah, ramai juga ya, yang kita lihat report laporan ada yang membayar zakat menggunakan kios-kios. Ini di antara disebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kita nak ni, bila mana masjid berperanan tadi menjadi pusat-pusat, maka pusat-pusat yang didedahkan oleh remaja-remaja pun dapat ditutupkan. Itu umpamanya, tuan-tuan. Kenapa ini banyak pusat? Pusat remaja, pusat perempuan, pergi pasar malam nampak pusat, pergi PLCC nampak pusat. Ni kita nak tutupkan pusat-pusat remaja perempuan yang tak bermaruah tadi, supaya bila ada pusat yang ada di masjid, katakan tadi pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat ekonomi, jadi semuanya berada di masjid, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, betul apa yang dikatakan oleh seorang ulama Kamal Izzat Ahmed, apa yang disebut peranan imam juga
suatu peranan yang cukup besar. Bukan hanya mengimamkan sembahyang di dalam masjid, tetapi katanya yang pertama di antara menjadi ejen perubahan kepada masyarakat. Selain daripada memasyarakatkan dengan tahlil, dengan itu ini, ejen perubahan masyarakat. Sebab itu imam mesti bertindak bukan hanya sebagai sekadar imam sembahyang. Imam juga boleh diketuk pintu rumah pukul 3 pagi. Bila ditanya tentang hukum hakam, imam akan